Okey, so kita akan tengok bab 2.4 reka bentuk elektronik. Kalau awak ada buku teks dengan awak, boleh buka buku teks awak muka surat 81. So kita akan tengok go through sehingga muka surat 88 lah. Okey, untuk reka bentuk elektronik, basically benda yang paling penting sekali adalah definisi reka bentuk elektronik itu sendiri. So reka bentuk elektronik ialah lita yang direka bentuk menggunakan komponen elektronik tertentu yang disusun dan disambungkan bagi mencapai tujuan penggunaan yang hendak dilakukan. So dalam sesebuah lita elektronik, penyambungan tu adalah atas tujuan apa. Contoh dia awak nak pastikan cahaya lampu menyala kan. Jadi penyambungan lita tu atas tujuan tu lah. Okey, ataupun kita nak buat pemasangan speaker atau buzzer. So elektronik ni penyambungannya atas sebab itu. Ramai maksudnya. Okey, so yang ni gambaran sebuah elektronik, peranti elektronik dan juga macam mana arus tu pergi kat situ. Beza peranti elektronik dan juga elektrik. Elektrik ini dia punya barang elektrik lebih besar lah. Contoh macam kat rumah, kipas, lampu, lampu luar, lampu dalam, apa tu plug point tu, itu semua kita panggil elektrik. Kalau elektronik ni contoh dekat remote, TV rumah awak, handphone awak, itu semua kita panggil elektronik, peranti elektronik. So kalau ada dengar senior ke, abang ayah awak ke, kakak ke, sambung degree ke, diploma ke, dia tulis kejuruteraan elektrik dan elektronik. Sebab apa? Elektrik dan elektronik adalah berbeza. Nanti biasa kalau hujung-hujung tu dia buat pengkhususan lah, dia ambil elektronik atau elektrik je ke, ataupun dia buat dua-dua ke. Okey, seterusnya. Untuk bab ini, apa yang awak akan belajar adalah 2.4.1 menyatakan maksud mikro pengawal dan mikro pemproses. Kemudian kita akan jelaskan bahagian-bahagian mikro pengawal. Seterusnya menghasilkan lakaran reka bentuk elektronik, membina lita simulasi dan juga membuat penyambungan lita. So untuk hari ini kita akan tengok dua je, 2.4.1 dan 2.4.2. Kita nak bezakan apa itu mikro pengawal dan mikro pemproses. Okey. Seterusnya kita terus ke bahagian mikro pengawal 2.4.1 menyatakan maksud mikro pengawal. Okey, dalam bahasa Inggeris kita sebut sebagai microcontroller. So kalau awak nak cari bahan ke, mungkin kalau cari mikro pengawal tu tak banyak jumpa. So tulis type microcontroller. So awak akan jumpa pelbagai bahan lah. Ataupun lepas kelas ni rasa nak beli microcontroller lah satu, nak letak kat rumah. So kalau macam tu microcontroller tu masa nak cari kat Shopee tulislah microcontroller. Kalau cari mikro pengawal mungkin dapat yang limited. Kemudian dan mikro pemproses, dalam bahasa Inggeris dia microprocessor. Kenapa microcontroller dan microprocessor awak kena tahu maksud? Sebab dia berkait rapat microcontroller dan microprocessor ni. Yang membezakan chip dia sahaja. Okey. So kita tengok satu-satu. Apa yang dimaksudkan dengan mikro pengawal dan mikro pemproses? Boleh buka buku teks awak muka surat 82. Muka surat 82 kita tengok mikro pengawal ataupun microcontroller merupakan satu peranti kawalan dalam satu chip. Dalam satu chip terdiri daripada unit pemprosesan pusat ataupun CPU, random access memory ataupun RAM, read only memory, ROM dan juga port input output yang dibina di dalamnya. So dekat dalam satu chip ada semua sekali. Itu yang membezakan dia dengan mikro pemproses. Mikro pemproses pula peranti pemprosesan mikro dalam satu chip. Peranti ini digunakan bersama-sama dengan chip-chip sokongan yang lain, iaitu input, output, RAM dan juga ROM. Semua chip sokongan ini berada di luar mikro pemproses dan juga dihubungkan melalui sistem bus. Kenapa sistem bus? Awak tengok konsep bus. Bus bila bergerak dia akan bus akan berhenti bila ada penumpang ataupun bila penumpang nak turun. Contoh bus berhenti bila awak tekan loceng, ting tong, so dia berhenti. Beza dengan taksi hanya ambil penumpang yang nak pergi ke suatu tempat, kemudian dia hantar penumpang tu, lepas tu dia patah balik, betul? So dia cari penumpang lain. Dia beza dengan bus. Bus akan berhenti di semua hentian, dia tengok ada penumpang nak naik, dia berhenti dan juga dia ambil penumpang tu. So awak boleh tengoklah apa yang dimaksudkan dengan sistem bus ni. Maknanya bus ni dia konsep dia pergi ambil kat mana saja chip-chip yang memerlukan dia. Dia tak macam taksi. Taksi ambil yang nak saja. Dan juga dia pergi hantar baru dia patah balik. So kalau pakai sistem taksi lambatlah microprocessor ni.
Okey. Seterusnya, saya buat dalam bentuk jadual supaya awak boleh nampak perbezaan dia. So tengok sebelah-sebelah mikro pengawal dan mikro pemproses. Apa itu mikro pengawal? Peranti kawalan dalam satu chip tunggal. Apa yang dimaksudkan dengan chip tunggal? Dalam chip tunggal tersebut ada CPU, ada RAM dan juga ada ROM dan juga port input, output. Tapi beza dengan mikro pemproses, dia merupakan satu peranti pemprosesan mikro dalam satu chip bersama chip sokongan yang lain. So apa chip sokongan yang lain ni? Dia digunakan bersama-sama dengan chip lain tu seperti RAM, ROM dan juga port input output dan dihubungkan melalui sistem bus. Beza. Dalam mikro pengawal, awak beli mikro pengawal awak dapat semua benda. Tapi beli microprocessor awak kena beli pula yang lain-lain tu. So, apa mikro pengawal buat? Dia menjalankan kawalan mudah berdasarkan pengaturcaraan yang dimuatkan kepadanya. Fungsi dia adalah mengawal peranti elektronik. Berbeza dengan microprocessor, dia menjalankan kawalan yang lebih besar. Kawalan yang lebih besar bermaksud komputer, benda-benda yang lebih besar lah. Dia tak macam mikro pengawal. Mikro pengawal dia menjalankan kawalan ke atas lita-lita yang lebih mudah sebenarnya, tapi secara bijak. So mikro pengawal ni kita boleh cakap dia sebijak-bijak lita lah. So contoh mikro pengawal, pagar automatik, mesin basuh. So tengok mesin basuh, awak masukkan baju kat dalam mesin, awak masukkan baju, kemudian awak tekan on, awak tekan start. Nanti dia punya gedek, dia keluarlah berapa minit. Lepas tu dia jalankan. Maknanya kenapa dia boleh buat macam tu? Sebab kita dah set, engineer dah set dekat dalam mikro pengawal punya mesin basuh, mikro pengawal punya mesin basuh, dia dah set. Okay, katakanlah dia gedek, dia keluar 40 minit. So awak pun 40 minit, tahulah nanti kain siap. So proses dia kat situ 40 minit, dia akan wash sampai berapa minit dia wash? Okay. Normally dia wash dalam 20 minit. So lagi 20 minit tu dia buat apa? Dia rinse, lepas tu dia spin. Lepas tu nanti siap 40 minit awak pun boleh keluarkan baju dan juga pergi sidai. Sidai kena buat sendirilah. Tak ada, mikro pengawal tak tolong. Okay, so untuk mikro pemproses, contoh komputer riba. Itu yang paling senang nampak lah, ataupun komputer kat rumah. Itu semua mikro pemproses. Kalau handphone, agak-agak handphone pakai apa? Handphone pakai dua-dua handphone ada mikro pengawal, ada microprocessor. So nanti kejap lagi saya ceritakan. Okay, so ini adalah gambar rajah blok mikro pengawal. Kalau tak nampak dalam buku teks ada, buku slide 82. Okay, ini Arduino punya mikro pengawal lah. So kat sini ada CPU, ada RAM, ada ROM, ada port input output. So dekat dalam satu mikro pengawal ni semua ada. Ada 4 perkara yang paling penting ni. So tengok slide yang seterusnya, ni lebih detail lah. So ada CPU, ada RAM dan ROM. RAM dan ROM bertindak sebagai memori. Sebab tu kat belakang ni M kan, memory. Kemudian input output serial port, ni kita nak masukkan atau nak keluarkan data. ADC, timer atau counter, clock generator. So awak tengok CPU, apa fungsi CPU adalah untuk menerima maklumat dan juga arahan untuk memproses input dan output. Apa yang input, apa yang dimasukkan ke dalam mikro pengawal, kat situ dia proses. CPU ni akan proses. Kemudian dia nak bagi tahulah dekat output kena buat apa macam tu. Okey, RAM dan ROM. RAM ni adalah ingatan sementara, ROM adalah ingatan kekal. Apa yang dimasukkan dengan ingatan sementara dan ingatan kekal? Contoh ingatan sementara. Saya duduk TV. Contoh, kalau ingatan sementara ni macam awak main phone, awak main PUBG kat phone main PUBG ke korang main Mobile Legend ke Street Fire? Senyap semua. Okay, contoh saya bagi PUBG lah sebab saya tahu PUBG je. Okay, contoh awak main PUBG. PUBG tu awak dah install dekat dalam phone kan? Awak install dekat dalam ROM, ingatan kekal. Kenapa awak simpan dalam ingatan kekal? Supaya PUBG tu tak hilang. Tak hilang bila awak restart, tak hilang bila awak off, tak hilang lah maksud dia. Kalau RAM, bila awak main PUBG, awak install PUBG tadi. So bila awak nak main PUBG, proses awak main tu disimpan oleh ingatan sementara ataupun RAM. Kata kalau awak tengah main, tiba-tiba handphone awak lagging. So orang akan cakap, kalau handphone lagging, restart phone. So awak restart phone, ingatan sementara awak tadi terpadam. Maknanya apa yang awak main dekat dalam PUBG tu terpadam. So ikut nasib lah, kata kalau ingatan sementara awak tu berjaya disimpan sehingga takat mana, dekat dalam ROM, so tersimpanlah rank awak tu. Kalau tak tersimpan, memang kena main balik lah.
Okay, so itu beza RAM dan ROM. Let's say awak beli phone, awak kena check RAM dengan ROM awak. Kalau ROM awak tinggi, awak boleh install banyak benda dengan selamat. Kalau RAM awak tinggi, awak boleh main game dengan lebih baik, dengan lebih puas lah. Sebab awak tak install satu benda je kat dalam phone, awak install WhatsApp, awak install IG. So macam WhatsApp, katakanlah WhatsApp, tengah-tengah main WhatsApp ni perasan tak kadang-kadang lagging. Kita lagging, kau pun restart, awak pun restart phone. Lepas tu lagging tu hilang. Sebab apa lagging hilang? Sebabnya kita dah restart phone, ingatan sementara tadi tu dipadamkan. Ingatan sementara ni yang membuatkan handphone lagging. Dia macam ni lah, banyak sangat benda orang pesan kat awak, satu je awak buat sebab yang lain tu awak lupa. So macam tu lah konsep ingatan sementara ni. Contoh mak kata, okay pergi kedai beli santan, sayur, gula, garam, bawang merah. Kalau awak tak tulis, yang bawa balik entah santan dengan garam je. Yang lain semua lupa. Sebab terlampau banyak pesanan kan. So seterusnya input atau output. Input atau output serial port menghubungkan peranti input dan output. So macam mana dihubungkan? Dia guna komputer lah. Nanti kita akan tunjuk. So ADC, analog to digital converter. Semua mikropengawal menerima isyarat dalam bentuk digital. Seandainya dia terima isyarat dalam bentuk analog, isyarat tersebut perlu ditukar kepada bentuk digital. So dia menukarkan isyarat analog kepada digital. So dekat dalam satu microcontroller ni dia ada port. Port dia ada tulis digital, ada tulis analog. Kalau kita cucuk pada analog, nanti mikropengawal tu akan buat kerja dia lah untuk tukar kepada input digital. Kita tak payah susah-susah nak tukar. Mikropengawal buat kerja tu. Okay, clock generator menghasilkan isyarat masa untuk operasi litar, dia counting. Kemudian untuk isyarat masa ni biasanya kita tetapkan masa. Okay, lampu merah menyala selama 30 saat. So dia counting lah 30 saat. Dia tak keluar lah number counting tu, tapi dia 30 saat tu dia count sendiri kat dalam tu. Selepas 30 saat dia akan tukar warna. So kita yang set benda tu. Okay, timer atau counter mengawal sistem berdasarkan masa. Kat sini adalah counter dia sendiri. Seterusnya, ini adalah gambar raja blok micropemproses. Ini adalah micropemproses. Peranti yang digunakan bersama dengan chip-chip sokongan yang lain iaitu input, output, RAM dan juga ROM melalui sistem bus. So sistem bus ni lah yang kenapa saya cakap tadi sistem bus, kenapa dia tak guna sistem taksi, sebabnya bus ni bus gerak, bus akan gerak dan berhenti dekat mana-mana tempat yang ada penumpang. Maksudnya dia tak kisahlah input ada penumpang, katakanlah sistem bus ni duduk kat ROM, input ada penumpang, dia pergilah dekat input. Beza dengan taksi, taksi dia ambil penumpang kat ROM. ROM cakap nak pergi input, dia pergi input je. So walaupun masa tu output tengah tahan dia. So bezalah, sebab tu orang putih bagi nama sistem bus, dia tak bagi nama sistem taksi, dia tak bagi nama sistem train, dia bagi nama sistem bus. So kena faham konsep sistem bus ni. So ini adalah microprocessor. So microprocessor ni sejenis chip. Yang lain-lain ni semuanya sebagai chip-chip asing yang digunakan bersama-sama. Dengan micropengawal tadi tu, dekat dalam tu dah ada semua dah. Okay. So ni saya tunjuklah contoh papan micropemproses. So kalau awak tengok, kalau awak pakai laptop sekarang, awak boleh nampak Intel Core. So ada i7, i5. Kalau yang gamer punya komputer tu kita pakai i10. i10 tu maknanya prosesor dia lebih laju. Kalau ada yang certain laptop, certain komputer dia pakai Ryzen, RYZEN pun sama juga. Dulu pengeluar prosesor ni hanya satu saja, Intel. So Intel dah kaya gila lah sekarang. Lepas tu sekarang keluarlah pengeluar yang lain, Ryzen. Apa beza Ryzen dengan Intel? Tak ada beza pun. Sama je. Cuma Intel tu kira macam selalu pakai Intel ni ala-ala mahal lah, benda mahal. Ryzen ni sebab dia baru nak naik kan. So dia agak murah sikit tapi dia sama laju. Lagi satu Kirin tak silap saya. So kalau nanti dah kalau mak nak beli laptop ke, nanti tengoklah Intel dengan Ryzen, harga laptop Ryzen lebih murah daripada Intel. So macam mana saya cakap tadi, dia digunakan bersama chip-chip lain. Awak nampak kat sini ada Intel, sini adalah ROM, lepas tu ni port input output, ada RAM, ada motherboard dan sebagainya, ada CPU. So ni dekat dalam desktop, desktop komputer tu ada microprocessor, ada benda-benda lain. So dia hubungkan macam mana? Dia pakai wayar lah. Dia ada sambungan wayar kat situ. Okay. Seterusnya, okay ni contoh papan microprocessor yang lain. So kalau Intel, laptop kebanyakannya pakai Intel. Tak kisahlah brand apa pun mostly pakai Intel. Ada juga laptop kadang-kadang kalau pakai laptop Asus, dia ada dekat stiker kat situ dia tulis Asus Intel. Maknanya prosesor Intel. Ada juga beli Asus tapi dia pakai Ryzen. So punya prosesor Ryzen.
Biasanya Ryzen lebih murah lah daripada Intel. So tengoklah sini ada Intel, kalau iPhone pakai A, dia ada A13, so the latest one A13 lah. Apple claim dia punya CPU lagi laju, dia punya processor lagi bagus, dia punya graphic card lagi bagus, so kena test. Kalau main game tengok siapa yang the fastest one, siapa yang tak lag, siapa yang bila awak restart phone mana yang cepat menyala. So siapa yang apa yang membuatkan phone tu cepat hidup, semua processor. Yang selain daripada chip Apple ni, ada Qualcomm Snapdragon, Samsung Exynos, Nvidia, Kirin dan juga Intel lah. Intel sendiri pun ada mengeluarkan microprocessor untuk phone. Mostly yang paling sesuai untuk phone, untuk main game adalah Snapdragon. So kalau pakai sekarang yang handphone untuk game Asus ROG 5 kot, dia pakai Snapdragon. Mostly kebanyakan phone yang orang kata sesuai untuk game, dia pakai Snapdragon lah. Bila awak nak beli phone, awak check dia punya microprocessor. Dia tulis lah Qualcomm Snapdragon. Okay, awak tahulah prosesor dia bagus. Kalau Samsung ni dia mostly untuk Samsung. Saya pernah main game dengan Samsung, saya lagi suka main dengan Snapdragon. Dia kurang lag lah. Kurang lag, lagi laju dan lagi sesuai untuk main game. Okay. Contoh-contoh papan mikro pengawal. Okay, tadi microprocessor dah habis. Dah tak payah ingat dah. Ingat sampai situ sahaja. Okay, contoh papan mikro pengawal. Yang ni antaranya dia ada banyak lagi mikro pengawal sebab kita ada banyak pengeluar. So mikro pengawal yang paling famous Arduino Uno Genuino Uno lah. Nama pendek dia Arduino Uno. Okay, Arduino Uno dia menggunakan aplikasi Arduino. Ni Carrot Board, dia menggunakan Magnet Code. Magnet Code tu install pada phone, awak buat dia punya program kat dalam phone, lepas tu awak transfer masuk ke dalam mikro pengawal. So mikro pengawal tu akan menjalankan tugas yang diarahkan lah. Macam Arduino, kita buat program dekat dalam komputer, kita hantar masuk ke dalam Arduino, Arduino akan jalankan proses yang kita nak. Okay, kemudian ni LilyPad Arduino, bentuk bulat, cantik sikit. Biasanya digunakan dalam peranti robotik. Ni Maker Uno, lebih kurang je dengan Arduino, Espressif, ESP32 dan juga Microbit. Microbit ni besar tapak tangan je, 4. Microbit ni tu simple lah, sangat simple. Dia biasanya digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran. So Microbit ni yang membuatkan dia famous, digunakan oleh pelajar berumur 7 tahun di Australia. Kau umur berapa tahun? 14 tahun. 14 tahun kita baru nampak, kat Malaysia 14 tahun baru nampak mikro pengawal. Kau kalau ada adik, bolehlah belikan dia Microbit. Hadiahkan. So Microbit ni di depan belakang kan, ni bahagian depan dia ada LED, bahagian belakang dia ada lita lah. So Microbit ni kita biasanya dia hanya untuk buat wording je lah. Contoh happy birthday. So nanti dia buat lah H bergerak, A bergerak, nampak macam word LED yang dekat kedai kan, kat sekolah tu. So Microbit ni yang menjadikan dia famous kejap hari tu sebab ada satu company ni macam Astro dekat Australia, dia bagi Microbit percuma kepada semua pelajar berumur 7 tahun di Australia. Kemudian yang menjadikan semua pelajar tak main dah dengan permainan bukan-bukan tu sebab dia sibuk buat Microbit ni. Siap ada pertandingan dekat luar negara. Kat Malaysia nanti insyaAllah ada, mana tahu. Okay, seterusnya. Macam mana kegunaan mikro pengawal ni? Saya dah cakap tadi, mungkin awak tak faham lagi. So saya bagi awak contoh kan. Ini pernah pergi shopping mall? Cikgu Ojita pergi shopping mall Pernah pergi So kalau pergi shopping mall, walaupun dah lama tak pergi, pintu dia terbuka auto kan? Pintu automatik terbuka kan? Kejap, segi pun terbuka kan? Terbuka auto kan? So siapa yang buat kerja tu? Mikro pengawal buat kerja tu. Bukannya tak ada tukang jaga pintu, tekan ada orang nak masuk dia tekan pintu. Tak, dia pakai auto lah. So siapa buat kerja tu? Mikro pengawal. Sebabnya bila awak jalan, awak perasan tak? Pada jarak-jarak tertentu, maknanya lebih kurang 1 meter, tiba-tiba pintu terbuka. Lepas awak jalan, pintu pun tutup. Tak pernah terfikir. So siapa buat kerja tu? Mikro pengawal. Sebab apa? Kita dah set pada mikro pengawal. Buka pintu 1 meter apabila dapat rasa ada pergerakan. Maksudnya, dia pun tahulah, ada pergerakan datang ke pintu. Dalam 1 meter dia buka. Kalau awak pergi mana-mana kedai, tiba-tiba awak jalan,
dah dekat nak tercium pintu pun dia tak buka-buka lagi. Okey, mungkin ada masalah lah pada mikro pengawal ataupun pada sistem tersebut. So nanti diorang akan betulkan. Okey, so nampak ni ada kakak ni lalu pada jarak hujung sini. Pintu tak terbuka lagi tapi bila dia dah dekat-dekat barulah pintu terbuka. Dia jalan, pintu pun tutup. So itu fungsi mikro pengawal. Okey, selain daripada tu ada satu smart city. Ni saya tunjuk smart city di Jepun lah. Dia punya counter duduk dekat bawah. So dia akan tunjuklah kalau hijau kereta jalan. Sebenarnya kereta Tesla dia ada dia ada satu sistem tu macam autopilot, dia sendiri sense kat jalan. Kalau jalan tu hijau dia jalan lah. Kita tak payah pun tekan minyak ke apa. Awak boleh bawa kereta sambil main phone, sambil main game. Sebab kereta tu drive sendiri pada kelajuan yang sesuai lah. So smart city kat Jepun dia macam ni. So counter ni dekat bawah. Kalau dekat Malaysia counter semua kat atas kan. Awak tengoklah berapa saat hijau, berapa saat oren, berapa saat kuning, berapa saat merah. So dia tengok ayah awak pun dah kuning, tak boleh nak laju. So, ready to stop. Okey, tunggu. Lepas tu nanti awak tengok ayah awak tengok counter tu. Merah, tinggal lagi 5 saat. Ayah awak pun masuk gear. 5 saat nak start, dia hijau nanti start nak pecut. So sebab apa ada counter tu? Sebenarnya counter tu bukanlah nak membantu kita memecut tapi untuk membantu pemandu di Malaysia ni lebih berhati-hatilah dengan kadar waktu merah dengan kadar waktu kuning serta kadar waktu hijau sebab berlaku kemalangan yang teruklah kalau kita melanggar lampu. Maksud dia sila patuhi peraturan jalan raya. Okey, ini contoh kegunaan mikro pengawal. Kat mana nak buat? Kat mana nak tunjuk? So tengok ni mikro pengawal. Awak akan buat susunan wiring lah, kita panggil wiring di antara mikro pengawal dan juga ini breadboard dekat atas satu papan ni. Dekat papan ni ada contoh ada lampu merah, kuning, hijau. Ini kita punya gambaran traffic light lah. So awak akan buat satu pemasangan ke atas awak punya mikro pengawal ni. Awak set, katakanlah awak dah discuss, awak set merah kita buat 10 saat. Kuning kita buat 3 saat, hijau kita buat 15 saat. So awak discuss benda tu, lepas tu awak susun dekat atas peranti, dekat atas papan projek ni. Kemudian awak kena buat satu program dekat dalam komputer, programming lah. Awak buat satu program kat dalam komputer. Dia punya ayat tu nanti saya ajar. Doa-doa lah sekolah buka. Sekolah buka nanti benda pertama kita buat benda ni. Tengoklah macam mana Cikgu Mas Liza plan. Okey, contoh digital right, LED red, height. So maksud dia digital right tu sebab input dia lah input digital. Kemudian LED red maknanya kita dah label lampu merah ni sebagai LED red lah. Height tu lampu menyala. So kat sini kita tulis, kita type berapa saat kita nak dia menyala. Tapi dekat dalam ni tak adalah kita 13 saat, dia akan tulis kita kena kali lah 1 minit sama dengan 60 saat. So kena kira benda tu. So awak akan nyatakan dekat dalam program di dalam komputer. Kemudian kat sini awak nampak tak ada satu wayar USB. Awak cucuk pada komputer USB. Awak cucuk macam cucuk pendrive tu dengan mikro pengawal. Awak tekan import masuk ke dalam mikro pengawal. Nanti mikro pengawal akan jalankan tugas tersebut. Nanti bila dia dah masuk dalam mikro pengawal, lampu ni pun akan menyala. So mikro pengawal ni dia boleh berfungsi dengan bateri, boleh berfungsi dengan kepala charger handphone awak dan juga boleh berfungsi dengan kita cucuk je pada komputer. Dia masih boleh berfungsi. Selagi awak tak padam ingatan pada mikro pengawal akan menjalankan tugas yang kita masukkan tadi lah. Kita masukkan merah 15 saat apa semua tu, dia akan jalankan tugas tersebut. So untuk Arduino memang kena ada komputer. Kalau untuk magnet code dia pakai handphone sahaja. Tapi nanti kalau pakai phone ni dia tak apa tuan cakap, dia macam tak best sangat. Interface dia tak cantik. Tapi tengoklah nanti kita boleh try. Okay. Seterusnya, saya nak jelaskan bahagian-bahagian yang terdapat dalam mikro pengawal. So basically dalam sebuah mikro pengawal ada 3 bahagian utama, input, proses dan output. Analogi dia, contoh input, kawan awak hantar mesej, kan? Lepas tu awak pun buka phone, awak reply WhatsApp kawan awak. Awak reply WhatsApp kawan awak pun type kat situ.
So proses awak menaik tu dan awak hantar, itu adalah input. Kemudian handphone awak akan proses apa awak nak buat. Dia akan proses awak punya WhatsApp tu, kemudian dia link lah dengan provider yang ada ni, Maxis ke, U-Mobile ke, Unify ke, Celcom, Digi tu. Kemudian provider tu akan hantar ke handphone kawan awak, WhatsApp tersebut. So input adalah WhatsApp yang awak type dekat dalam phone, keyboard awak. Proses adalah urusan handphone dan juga line-line yang ada. Output dia kawan awak terima WhatsApp awak. So benda tu lah. So proses tu yang kita tak nampak tapi dia pergi laju kan. Awak boleh tengok berapa second je dia pergi. Okay. Selain daripada tu awak tengok awak main bola. Awak tengok mata awak terima input. Input bola. Katakanlah bola tu datang pada aras kaki. So input, otak awak proses. Okay, bola datang pada aras kaki. Kita nak buat apa? Awak punya kaki pun akan jadi output lah. Dia akan menendang balik bola tu. So input, mata tengok bola tu kat mana, proses otak awak fikir dan juga output dia kaki awak menendang balik bola. Kalau bola awak datang pada aras kepala, so input dia mata awak tengok bola datang pada aras kepala. So proses dia otak awak akan proses lah. Okay, bola kat aras kepala, takkan nak sambut pakai kaki, jauh kaki dengan kepala tu. So sambut dengan menggunakan tangan. So itulah input, proses, output. Selain daripada tu, makan kan? Makan So bila awak makan, proses input tu makanan. So makan, mulut awak makan, kemudian badan awak akan proses makanan tersebut. So bila badan proses makanan tersebut, apa jadi? Dia akan ditukarkan menjadi tenaga ataupun dia akan ditukarkan menjadi zat, vitamin, lemak dan juga yang tidak diperlukan akan dibuang daripada badan lah. Jadi peluh, jadi najis dan air kencing dan sebagainya. So yang output tu boleh jadi najis, boleh jadi tenaga, boleh jadi vitamin dan sebagainya. Input apa awak makan, proses badan awak buat, yang output tadi tu yang dibuang dan digunakan oleh badan awak. Okey, so saya nak jelaskan untuk mikro pengawal. Sebuah mikro pengawal dia ada input, ada unit pemprosesan pusat dia sendiri dan juga ada output. So yang buat kerja tu bahagian proses lah, bahagian otak. Okey, ni dekat dalam buku teks awak muka surat 84. Okey, nak menjelaskan bahagian-bahagian dalam mikro pengawal. Input menerima isyarat dan juga menghantarkannya kepada unit pemprosesan pusat ataupun CPU. Okey, proses akan dilakukan oleh unit pemprosesan pusat ataupun CPU. Dia melaksanakan atau cara yang disimpan dalam ROM dan juga RAM. Output menerima isyarat daripada unit pemprosesan pusat dan juga menghantarkannya kepada peranti output. So boleh tengok kat sini. Contoh input dia, kita susun dekat atas project board ni, dekat atas breadboard ni, kemudian kita susun linkkan dia dengan mikro pengawal. Okey, seterusnya awak type lah apa yang diperlukan dalam programming tu, awak type data-data untuk program tu, awak masukkan ke dalam mikro pengawal ni. Mikro pengawal ni telah disambungkan kepada project board. Seterusnya mikro pengawal akan proses apa yang awak request dekat dalam awak punya programming. Output dia, lampu akan menyala mengikut semasa yang kita tetapkan. Faham kat sini? Boleh? Faham. Bagus. Faham. Faham Baguslah kalau ni. Okey. So kita kena tahulah untuk input mikro pengawal ada dua jenis. Antaranya peranti input yang pertama sekali menerima isyarat dan juga menghantarkannya kepada unit pemprosesan pusat. Macam yang diterangkan tadi, isyarat diperoleh daripada peranti input yang digunakan. Peranti input itu terbahagi kepada dua jenis iaitu input digital dan juga input analog. So kita nak tengok yang mana satu digital, yang mana satu analog. Okey, perbezaan dia peranti input digital, dia tak payah analyze data yang masuk pada dia. Maknanya input digital ni contoh masuk rumah, buka lampu, awak tekan on, lampu menyala. So lampu dah tahu dah, kita tekan on, dia lampu menyala. Awak tekan kipas, kipas pun berpusing. So itu adalah input digital. Dia bukan macam input analog. So kalau macam input analog ni contoh macam apa nama benda tu? Oven. Contoh oven. Awak masukkan microwave nak, masukkan makanan microwave, awak nak panaskan, awak pusing 2 minit, awak pusing 2 minit.
So nanti microwave tu dia akan tunggulah 2 minit, okey 2 minit, 1 minit 50 saat, 1 minit 30 saat, sampailah kosong saat, habis tu baru bunyi ting. So input tu adalah input analog, maknanya dia kena baca. Yang ni yang gambar dekat atas ni adalah penderia pergerakan ataupun sensor. Maknanya dia sense ada pergerakan, lampu menyala. Tak ada pergerakan, lampu tak menyala. So yang ni biasanya ada lampu-lampu yang ayah awak ada beli kat DIY tu, yang pasang kat luar rumah tu kan, pakai tenaga solar tu. So yang tu dia guna switch dia guna switch yang penderia gerakan lah. Sebab kalau kita pakai switch biasa ni, siapa nak pergi tekan on off kan? So dia ada sensor gerakan dia. Okey, kalau input analog, biasanya kita gunakan pada penderia suhu. Dekat mana nak tengok? Pada contoh incubator incubator baby kan. Baby yang tak cukup bulan ke ataupun ada masalah kuning ke, dia letak dalam incubator. So dia ada penderia suhu kat situ. Katakanlah suhu tinggi ataupun suhu rendah ke tak sesuai dengan baby, so nanti dia akan bunyi lah. Dia ada alarm ataupun dia auto off-kan je suhu tu. Dia auto off-kan the system. Okay, so yang ni pun sama juga penderia suhu, cuma dia beza sikit. Yang ni penderia suhu dia lebih cantik lah. So penderia suhu dia baca, biasanya benda-benda ni kita setkan berapa kita nak dia on dan off. Sekejap lagi saya tunjuk supaya awak lebih faham. Okay, input digital menghantar isyarat 0 volt atau 5 volt. So input digital hantar 2 isyarat saja. 0 volt mewakili nilai kosong atau off dan 5 volt mewakili nilai 1 atau on. So contoh dia, butang ditekan 5 volt, butang dilepaskan 0 volt. Okay. So maksud dia kat sini, bila awak set untuk bagi dia on, awak set dia sebagai 5 volt lah. Kalau awak set dia untuk off, dia akan jadi 0 volt. So input analog menghantar isyarat dalam bentuk analog kepada mikropengawal iaitu antara 0 hingga 5 volt. Penukar analog kepada digital dalam mikropengawal akan menukarkan nilai voltan analog kepada bentuk digital. Okay. Contoh kawan tanya, nak makan kat mana? Awak jawab KFC. So itu adalah input digital. Sebab awak terus jawab soalan dia. Kalau kawan tanya, nak makan kat mana? Awak cakap, entahlah. Kau nak makan kat mana? So itu adalah input analog. Sebab awak nak kena analyse pula apa dia nak makan. Contoh lain. Awak tanya kawan awak, suka warna apa? Kawan awak cakap suka warna biru. So awak tahulah kawan awak suka warna biru. Tapi kalau awak tanya kawan awak, suka warna apa? Ikutlah, kadang-kadang suka biru, kadang-kadang suka pink, kadang-kadang suka hijau. Dah satu hal pula awak nak tahu warna yang dia suka kan. So itu adalah input analog. So beza, input digital ni dia bagi awak data 0 volt itu adalah off, 5 volt adalah on. Contoh input analog. Okey, contoh input analog, katakanlah kita set pada suhu 0 ke 30 darjah Celsius, 0 ke 37 darjah Celsius, buka pintu. So pintu akan terbuka bila 0 ke 37 darjah Celsius. 37 darjah Celsius sehingga suhu yang lebih tinggi, tutup pintu. So pintu akan tertutup. Sekarang ni orang yang contohnya sekarang pandemik kan, awak cek suhu kan, awak cek suhu nak masuk. So awak cek suhu nak masuk, dia akan dekat dalam awak punya temperature, awak pun hulurlah dahi, nanti dia cek suhu. Okay, dia baca 36 darjah Celsius, dia bagi masuk. So temperature punya sense tu dia hanya akan berbunyi apabila suhu melebihi 37.5. Jadi kita dah set dekat situ, suhu melebihi 37.5 dan ke atas bunyi alarm. So bila bunyi alarm nanti kakak counter tahulah, okey tak boleh masuk dik, suhu tinggi sangat. So antara 0 ke 37 tu, 37.5 boleh masuk sebab tak berbunyi. Maknanya itu adalah 0 volt ataupun off. Okey, 37.5 sehingga yang lebih tinggi, mungkin boleh jadi suhu manusia lebih tinggi, jadi tinggi hingga ke 50, 37.5 ke 50 itu adalah 5 volt. Sebab apa? Dia on, alarm berbunyi, dia bunyi. So itu adalah on. Selain daripada suhu, boleh jadi cahaya. Okey, kalau awak tengok lampu jalan, boleh tengoklah cahaya. Tahap kecerahan yang bagaimana yang lampu jalan tu nak menyala. Sebab dia dekat lampu jalan, tak ada orang pergi tekan switch on off akan ada satu sensor ni, dia akan sense, oh gelap sangat ni, lampu kena menyala. So bila gelap sangat, maknanya penderia tu tak rasa ada cahaya, automatik
lampu akan menyala. Kemudian katakanlah pukul 7 pagi dah lepas subuh, dah syuruk dah. Kata 7 pagi. Penderi tu pun cakap, ada cahaya ni. So dia pun tutup lampu jalan tu bagi menjimatkan tenaga yang digunakan. So itu adalah input analog sebab penderi tu kena fikir sendiri. Ni nak buat apa, ni nak buat apa. Kalau digital kita dah beritahu dah. Kalau kosong kau off je. Kalau 5 volt kau on. Okay, so setiap peranti ada jenis-jenis dia. Peranti input digital, ini push button, ni penderi gerakan. Kalau perasan pada lampu DIY tu, ada yang warna putih kat tepi tu, bulat tu, sini lah. Inilah dia penderi dia. Peranti input analog, penderi rintangan, penderi jarak, penderi suhu dan juga penderi cahaya. So penderi rintangan dia membaca rintangan dia dalam liter lah. So rintangan boleh jadi 2-3, kita pasang perintang 1 kilo ohm tapi mungkin rintangan yang mengganggu liter tak sampai 1000, hanya beberapa ohm saja. Penderi jarak dia kena baca jarak yang kita set dekat dia. Contoh kita set 1 meter buka pintu. So 1 meter buka pintu sama dengan on. Lebih daripada 1 meter off pintu, tutup pintu, maknanya lebih daripada 1 meter adalah off. Jadi penderi jarak dia kena sense jarak orang yang datang daripada, contoh orang datang dia dapat sense daripada 5 meter. 5 ke 5 ke 2 off. Okey, 1 baru on. Itu maksud dia. Kalau penderi suhu, macam saya cerita pasal suhu tadi lah. Penderi cahaya pun sama, macam saya cerita pasal cahaya tadi. Okey, tengok next slide. Okay, peranti input digital dia hanya baca 0 volt dan 5 volt sahaja. 0 adalah off, 5 adalah on. Jadi ini contoh-contoh penderi input digital, penderi getaran, halangan, penderi pergerakan, switch tekan buka, tutup, penderi pintu, penderi asap, penderi air dan juga switch mikro. So kita tengok penderi gerakan. Kebanyakan CCTV dekat dalam bangunan kerajaan ataupun dekat sekolah awak boleh tengok ada CCTV, ada kamera, kemudian ada ni penderi pergerakan. Boleh jadi penderi pergerakan ni dipasang pada CCTV, maknanya CCTV akan auto on apabila ada pergerakan. Penderi pergerakan ni dah set lah, ada pergerakan on, tak ada pergerakan off. Selain daripada tu penderi pergerakan juga dia boleh sense dan juga kita pasang kepada lampu. Ada pergerakan pasang lampu, tak ada pergerakan off lampu, tu maksud dia. Okay, switch tekan tutup dan buka, awak tekan dia tutup ke buka ke, dia ada function dia. Kalau penderi asap, pergi hotel kan, dekat bahagian ceiling tu awak tengok ada warna putih tu, okay, itu penderi asap. Okay, smoke detector ni function dia, bila ada asap, automatik dia akan keluarkan air daripada pilih bomba tu kan. Sebab apa? Nak menghindarkan kebakaran daripada jadi lebih buruk. Tu yang dekat dalam hotel ni tak boleh isap rokok. Kalau isap rokok, asap rokok pergi kepada penderi asap ni, tu yang keluar air. Habislah basah satu bilik hotel. Okey, selain daripada tu penderi air. Penderi air, kalau ada air, liter berfungsi. Kalau tak ada air, liter tak berfungsi. Okey, switch mikro sama macam switch tekan tutup dan buka. Okey, ini pula peranti input analog. Dia membaca nilai daripada 0 sehingga 5 volt. So penderi cahaya, penderi kelembapan. Kelembapan dia membaca kelembapan lah. Contoh macam musim jerebu kan, dia baca nilai kelembapan. Okey, penderi suhu, macam temperature dekat supermarket tu. Penderi jarak, kemudian penderi carbon dioxide tu. Okey, kalau macam penderi suhu ni, kalau dekat luar negara kan, penderi suhu dekat Jepun lah. Dia ada, sekarang musim pandemik, awak tak boleh masuk mall kalau suhu awak lebih daripada 37.5. Sama lah macam kat sekolah pun tak boleh masuk sekolah kan kalau suhu lebih daripada 37.5. Kalau dekat Malaysia, awak kena pergi dekat temperature punya detector tu, awak kena pergi scan suhu, nanti dia akan tulis lah suhu berapa. Perasan tak kalau bateri low, suhu pun low. Saya pernah masuk mall, suhu saya 35 je. Padahal suhu saya normalnya 36. Kenapa macam tu? Oh, bateri low. Bateri low kakak dia kata. So, kalau dekat overseas dekat Jepun, pendera suhu, awak jalan je, dah dekat tempat tu dah ada sensor suhu dah. So, temperature punya sensor ni dia dah, awak jalan dia dah sense. So, kalau pintu terbuka, suhu awak normal. Kalau pintu tak buka-buka masa awak dekat depan pintu tu, maknanya suhu awak tak normal. So, yang inilah yang berlaku kalau dekat luar negara, dekat Jepun lah, dah start Jepun dengan China dia dah ada benda tu.
dia baca suhu ketika kita sedang bergerak. So pintu pun dah tahu dah. Muka ni nak buka pintu tak? Muka ni buka pintu, suhu okey. Muka ni tak payah tutup. Macam tu. Kat Malaysia kita masih kena scan. Malaysia dia lambat sikit 10 tahun daripada overseas, tapi tak apa. Tak ada masalah pun. Okey, peranti input digital. Yang ni yang tadi, tengok dalam buku teks awak lebih jelas lah. Busrat 85. So switch tekan tutup, ini switch tekan tutup, ini switch tekan buka. Rupa dia sama, simbol dia berlainan. Fungsi dia juga berlainan. Okey, switch tekan tutup berfungsi menyambung dan juga memutuskan litar apabila punat switch ditekan. So awak tekan, litar akan disambungkan, arus akan mengalir. Faham? So contoh ni simbol, tekan. Tekan nanti yang pad hitam ni dia kenalah pada bulat ni. So litar telah disambungkan. Jadi arus mengalir. Isyarat yang terhasil akan dihantar ke mikro pengawal dalam bentuk digital. Maknanya dia tak payah analyze dah. So switch tekan buka berfungsi untuk menyambung dan juga memutuskan litar. Litar akan terputus apabila switch ditekan. Awak tengok plat hitam ni sekarang dia telah disambungkan. So litar arus sedang mengalir. Bila awak tekan, litar akan terputus sebab dia naik ke atas. Dia tak kena pada button ni. Dia tak kena pada bulat ni. Jadi litar arus mengalir apabila switch ini dilepaskan. Isyarat yang terhasil akan dihantar ke mikro pengawal dalam bentuk digital. Pun digital juga. Okey, switch yang ketiga adalah switch mikro. Switch mikro dia ada 3 kaki. Membezakan dia dengan switch tekan tutup dan switch tekan buka. Switch tekan tutup ada 2 kaki. Switch mikro ada 3 kaki. Fungsi switch mikro adalah bertindak sebagai switch tekan tutup dan juga dia bertindak sebagai switch tekan buka. Sebab tu ada 3 kaki. 2 kaki je yang pakai. Kaki yang wajib pakai adalah common. Nama dia com kat sini. Dia ada tulis ada com. Common, kaki yang kita boleh pilih NO, normally open, NC, normally close. Kalau awak nak jadikan dia litar switch tekan tutup, awak akan pasang pada common dan juga normally open. Kalau awak nak jadikan dia switch tekan buka, awak akan pasang pada common dan juga normally close. Okey. Seterusnya penderia pergerakan, macam saya dah cerita tadi, digunakan untuk mengesan pergerakan berdasarkan pergerakan haba, manusia dan juga haiwan. Penderia mengesan pergerakan haba yang melintasinya, maka isyarat dalam bentuk digital akan terhasil dan juga dihantar ke mikro pengawal. Sebenarnya silap kat sini, digunakan untuk mengesan pergerakan berdasarkan pergerakan haba, manusia, haiwan dan juga hantu. Kalau hantu lalu pun dia akan function, tak percaya. Dekat mama komputer dah jadi dah. Terrecord CCTV terrecord pergerakan benda lain. Sudah korang pergi sekolah, lama tak pergi sekolah ni. Amboi. So kalau pasal CCTV kat rumah, kalau ayah cakap kita pakai sensor, kita tak payah nak risau dia punya dia punya memory. Awak kena tahulah, oh pakai sensor ni. Check lah pukul 3-4 pagi, ada tak? Okay, ni peranti input digital juga. Penderia air hujan dia berfungsi sebagai peranti input digital ataupun analog berdasarkan kita punya setting lah. So hal ini berdasarkan penyambungan yang dilakukan pada keluaran penderia. Isyarat analog yang dihantar adalah 0 volt hingga 5 volt. Isyarat analog So apa yang dimaksudkan 0 volt hingga 5 volt? Contoh kat sini saya set 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Katakanlah saya set 1 sehingga 5 adalah 0 volt. 6 hingga 7 saya set 5 volt. Jadi dia dah jadi satu peranti input analog lah. So kalau dia baca 0 volt. 1 0 volt. 2 0 volt. Sehinggalah saya tulis tadi sampai 5 kan. So 5 baru 0 volt juga. 6 dengan 7 barulah dia baca sebagai 5 volt. Sebab apa jadi macam tu? Kemungkinan besar penderia air hujan digunakan sebagai penderia banjir. So banjir kan ada pada ketinggian yang tinggi tu dia agak teruk lah dan tak selamat. Jadi bila penderia banjir ni ketinggian melepasi tahap macam tahap yang berapa meter tu, okey dia akan keluarlah bunyi alarm suruh orang yang tinggal kat rumah tu untuk keluar pada rumah dan cari tempat yang selamat. So isyarat digital yang dihantar antara 0 volt hingga 5 volt. Ni macam saya cerita, kena air 5 volt, maknanya alarm berbunyi. Tak kena air 0 volt, maknanya tak ada, alarm tak berbunyi. Contoh kalau dekat certain smart home dekat Malaysia dah ada sebenarnya, tapi orang kaya lah. Kalau dekat cerita Korea, cerita Jepun kan,
So dekat bahagian ampaian tu, ampaian, contoh ampaian, kan ampaian yang jadi gerigi tu kan, yang tarik, keluar tarik tu kan. So dia ada pasang satu penderi air hujan dekat hujung tu. So penderi air hujan tu kena air, automatik ampaian tu rapat ke dinding. Dia cari tempat yang selamat. So tak kena air dia okey lah, dia sentiasa di situ. So sebab apa? Sebab kita dah pasang satu sensor, dia dah tahu dah hujan rapat ke dinding, kalau tidak baju basah. Kalau dekat Malaysia, siapa penderi air hujan untuk baju? Tak tahu. Cikgu Masizah tahu tak? Apa dia? Penderi air hujan dekat Malaysia kalau basah baju. Tak tahu? Tak tahu lah. Tak tahu lah. Mak awak lah sebenarnya. Tak tahu benda tu. Mak awak jadi sensor air hujan. Dia kata baju dah angkat belum? So mak awak sebenarnya sensor kat rumah So kena tahu lah. Sebab duduk ditukkan mana hujan. Sebab kalau hujan kat luar mak cakap, cepat baju. Hujan. So mak awak sebenarnya sensor. So jika ada air isyarat 0 volt. So tengoklah sensor kat rumah awak tu. Ada isyarat kalau dia terbaliklah. Kalau tak ada isyarat, tak ada hujan, mak kau pun diam. Mak kau tengah 0 volt. Tapi tiba-tiba hujan, mak awak pun bising hujan. So maknanya mak awak tengah 5 volt lah benda tu. So on off faham Jangan cakap dengan mak pula. Okey, ini adalah peranti input analog, penderia jarak infrared distance sensor digunakan untuk mengesan jarak antara penderia dengan objek ataupun halangan. Penderia mengesan objek berdasarkan penerimaan pantulan cahaya infrared yang dipancarkan. Contoh pergi lalu RFID, smart tag tu dia guna konsep infrared dia guna infrared. So infrared ni sebab tu bila awak bawa kereta, sebenarnya smart tag tu dah ready lah nak buka pagar tak buka pagar. So infrared kereta ayah awak tu dengan infrared dekat lorong tu dia dah ada connection sikit. Okey, pada jarak berapa dia akan deduct duit pada touch and go e-wallet ataupun pada touch and go, kemudian palang kan terbuka. Sebab tu awak bila ayah awak bawa kereta nanti awak tengok kat tepi tu dia ada bagi tahu pastikan jarak sekurang-kurangnya berapa meter, jangan terlampau rapat, 5 meter dia bagi tahu. So kalau awak terlampau rapat nanti infrared kat situ pening. Dia nak deduct kereta mana, nak deduct kereta depan ke kereta belakang, sebab tu kena ada jarak. Infrared ni tak bijak sangat sebenarnya. Okey, selain daripada infrared, kebanyakannya pakai infrared lah. Mana-mana pun pakai infrared. Kalau pergi bawa kereta ke overseas kan, lagilah touch and go tak ada, dia deduct daripada awak punya credit card ataupun debit card. So dia akan deduct macam tu. Penderia cahaya LDR macam saya cerita tadi, perintang pekercahaya merupakan sebuah penderia cahaya. Nilai rintangan pada perintang pekercahaya berubah berdasarkan kecerahan yang diterima. Semakin cerah cahaya, semakin rendah nilai rintangan. Isyarat yang akan dihasilkan dalam bentuk analog berdasarkan perubahan kecerahan yang diterima. So kalau ada cahaya, contoh kita set, kalau ada cahaya off, kalau gelap on. So kita yang set. Katakanlah kita nak set, kalau ada cahaya on, kalau tak ada cahaya off. So kita yang set benda tu. So yang ni penderia cahaya ni bergantung kepada kita yang set, tapi dia digunakan secara meluas dekat apa tu, lampu-lampu jalan, lampu-lampu highway. Siapa nak buka lampu kan dekat highway? Rajin. Ada ke orang nak kerja pergi buka lampu kat highway tengah-tengah malam? Tak ada kan? So dia nak jimat laluan highway tu kalau tak ada lampu kereta memang gelap. So dia pakai sensor. Selain daripada tu, kereta di luar negara dia dah pakai auto Dia pakai, kalau tengok lampu kereta dekat Malaysia yang bahagian pulas lampu tu dia on, off, auto. So kalau pergi pada auto, kereta tu sendiri yang akan terpasang lampu kalau dia rasa suasana gelap. Contoh kalau macam musim hujan kan, pukul 5 dah gelap. So kereta akan on sendirilah di luar negara. Okey, ini peranti input analog juga. Penderia suhu, macam saya cerita tadi, digunakan untuk mengesan suhu. Suhu yang dikesan akan ditukarkan kepada nilai voltan. Voltan yang keluar dari penderia suhu adalah berdasarkan berkadar terus dengan suhu yang dikesan antara 0 hingga 100 darjah Celsius. Penderia akan menukarkan suhu ke dalam bentuk voltan. So 0 ke berapa? Contoh 0 ke 37 darjah Celsius, 5 volt on, buka pintu. Okay, 37 sehingga 50 darjah Celsius, 0 volt. Okay, off pintu. So itu maksud dia. Dia tukar ke dalam bentuk analog, ke dalam bentuk voltan. Okay, selepas input, awak akan belajar tentang proses. So dalam proses ni, dia macam otak manusia. So apa yang dilakukan di proses,
CPU, pusat pemprosesan, unit pemprosesan pusat akan buat atau cara yang disimpan dalam ROM dan juga di dalam RAM. So ROM ni digunakan untuk menyimpan atau cara dan data secara kekal dalam mikropengawal. RAM digunakan untuk menyimpan data secara sementara. Data ni akan terpadam apabila bekalan kuasa dimatikan. Sebab itulah saya cakap tadi nak beli phone cek ROM. ROM tinggi boleh install banyak. Kalau RAM tinggi boleh main game dengan aman. Okey. Seterusnya isyarat yang diterima daripada peranti input akan diproses oleh CPU. Kemudian CPU akan menghasilkan isyarat kepada output. Proses yang dilakukan ini adalah berdasarkan atau cara yang ditetapkan di dalam mikropengawal. Senang cerita proses merupakan satu konsep otak manusia lah. Dia akan jalankan apa yang diminta oleh input. So proses akan proses apa yang kita nak, kemudian dia akan hantar kepada output. Seterusnya di dalam output ialah bahagian yang terdapat pada papan mikropengawal. Tugas dia adalah menerima isyarat daripada unit pemprosesan pusat, menghantarkannya kepada peranti output. Isyarat output yang terhasil adalah dalam bentuk digital dan juga dalam bentuk analog. So isyarat yang terhasil pun ada dua jenis, digital dan juga analog. Kita tengok output dia. So ini contoh. Tadi belajar input kan, awak buat lita ni, kemudian lita ni nanti awak key in programming atau cara tadi awak hantar masuk ke dalam mikropengawal. So input dia tu atau cara daripada komputer dan juga penyambungan ni kemudian hantar kepada mikropengawal. Mikropengawal akan proses apa awak nak. Jadi output dia lampu menyala. Nampak lampu menyala kat sini? Ni contohlah, ni mikropengawal sebenar. So lampu pun menyala di sini. Kenapa lampu menyala? Sebabnya kita dah bagi dia satu proses yang suruh dia menyala setelah beberapa saat, contoh macam tu. So dia menyala lah, itu output. Output ni konsep dia macam lampu menyala, motor berpusing. So bila motor pusing, contoh blender, kipas. So motor berpusing lah sebenarnya. Kemudian macam speaker keluar bunyi. Macam TV, awak tengok TV keluar cahaya. So boleh dah tengok skrin. Kemudian keluar bunyi, sebab tu awak dengar suara. Itu output. Okey, so dalam peranti output ada banyak jenis, antaranya adalah diod pemancar cahaya ataupun LED, berfungsi menghasilkan cahaya sebagai pemberi isyarat dan juga sebagai lampu hiasan. Perintang perlu digunakan bersama-sama dengan LED untuk mengawal kecerahan dan juga mengelakkan LED daripada terbakar. So tengok pada lita ada perintang kan? Ada perintang sebab apa? Arus yang masuk mungkin melebihi daripada kemampuan LED. Kalau tak ada perintang, dia tak ada rintangan, nanti LED tu sempat terbakar. Jadi rintangan ni akan kontrol lah. Dia akan merintangi arus tersebut bagi gangguan sikit. Okey, lampu LED 12 volt menghasilkan cahaya apabila arus elektrik mengalir melaluinya. Digunakan, perlu disambungkan bersama-sama dengan geganti. Okey, ni geganti dalam buku teks awak. Kalau tak nampak muka surat 88. Okey, geganti ataupun relay digunakan sebagai suis kawalan lita berarus tinggi. Kendalian geganti dikawal oleh aruhan magnet. Apabila arus elektrik mengalir melalui gegelung, so sini ada gegelung, maka teras besi akan menjadi elektromagnet. So dia akan berlakulah aruhan elektromagnetik dan juga menarik pelat sesentuh. So kat sini nampak N4 ni, dia tarik pelat sesentuh, lita akan tertutup. So bila lita tertutup, jadilah arus akan mengalir di dalam lita. Dan sebaliknya, kalau tak ada aruhan elektromagnetik, dia akan tertarik lah ke N4 ni balik. So tak ada, lita tak tertutup. So tak ada arus elektrik. So ini adalah fungsi geganti atau relay. Kenapa kena pakai geganti atau relay? Sama juga macam kes perintang tadi. Kalau tak nanti lampu cepat terbakar. Okey, seterusnya. Mana air? Okey, buzzer ataupun pembas digunakan untuk menukarkan gelombang elektrik kepada gelombang bunyi berfrekuensi tinggi. Pembas digunakan sebagai penggera keselamatan, dia ada kekutuban pada penyambungan. So tengok ada wayar merah dan hitam, merah positif, hitam negatif. So kalau nak pasang buzzer, bila dah siap-siap pasang tiba-tiba kenapa buzzer tak bunyi tet, tak bunyi lagu, sebab apa? Mungkin salah pasang. Jadi merah ni perlu dipasang kepada kutub positif lah, tak boleh salah. Okey. Seterusnya peranti output seterusnya adalah motor arus terus, DC motor. Biasanya dalam kereta Tamiya ataupun pada kipas tangan tu. Berfungsi menukarkan tenaga elektrik kepada tenaga kinetik. So elektrik
Kemudian dia berpusing kan. Okey, yang berpusing tu dah tenaga kinetik lah ataupun pergerakan. Motor arus terus akan berputar berlawanan arah apabila kekutuban penyambungan wayar dipasang terbalik. Okey, kalau salah pasang dia masih berpusing, tapi kalau awak pasang pada kipas, kalau awak pasang betul kipas akan keluar angin. Tapi kalau awak salah pasang, kipas punya angin tu akan ke atas, so awak tak rasa sejuk tu. So pemandu motor ataupun motor driver, ni dia, boleh digunakan bersama motor untuk fungsi dua hala, sama ada arah jam atau lawan jam. So yang ni biasanya ada dah berada di atas mikro pengawal, telah dipasang siap-siap. Hanya perlu pasang motor sahaja. Okey. Last sekali rumusan. Untuk bagi awak lebih faham, untuk sebuah mikro pengawal ni dan juga mikro pemproses, awak kena tahu perbezaan mikro pengawal dan mikro pemproses lah. Mikro pengawal dia peranti elektronik dia dalam peranti kawalan dalam satu chip tunggal, itu adalah mikro pengawal. Maksudnya dalam satu chip tunggal tu dah ada semua dah. Ada CPU, ada RAM, ada ROM, ada input output. Tapi berbeza dengan microprocessor, microprocessor merupakan satu chip mikro yang perlu digunakan bersama-sama dengan chip-chip sokongan yang lain seperti output, RAM dan juga ROM. Input output RAM dan ROM. So benda ni akan dihubungkan melalui sistem bus. So itu adalah basic perbezaan di antara mikro pengawal dan microprocessor. Kat kelas ni tak ada lah. Tak ada. Oh. Sebab bukan ni.